Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita bersambung lagi. Kita masih lagi di bawah tajuk persamaan kimia. Okey, persamaan kimia. Okey, jadi hari ini cikgu akan jawab tentang penghitungan. Okey, penghitungan yang melibatkan persamaan kimia. Okey, yang melibatkan persamaan kimia. Okay, jadi dalam bab ni kita akan bermain dengan pengiraan lah. Jadi awak kena standby dengan awak punya kalkulator. Jadi dalam tajuk ini kita akan daripada persamaan kimia tu, yang pertama awak kena tahulah awak akan mesti bina persamaan kimia seimbang. Persamaan kimia seimbang ini wajib ini mesti seimbang. Dalam persamaan mesti seimbang. Yang kedua, awak boleh cari daripada persamaan kimia seimbang tu, sebenarnya kita boleh cari maklumat yang diminta. Contohnya diminta jisim, bahan, jisim, bahan ataupun hasil. Yang kedua, yang seterusnya dia suruh cari, contohnya dia suruh cari bilangan mol. Bilangan mol, bahan ataupun hasil. Contohnya. Yang keempat, contohnya dia suruh cari bilangan atom. Bilangan atom ataupun bilangan molekul ataupun bilangan unit. Bilangan unit bagi ion lah. Bilangan unit. Contohnya untuk bagi sebatian ion. Bilangan unit. Ini semua kita, dan yang kelima, mungkin dia suruh awak cari isi padu gas. Isi padu gas pada keadaan bilik ataupun STP. Pada keadaan bilik ataupun pada keadaan STP. Semua ni sebenarnya awak dah belajar pada pembelajaran kita yang sebelum ni lah. Ingat lagi tak konsep mol? Macam mana kita nak tukar jisim kepada bilangan atom ataupun bilangan molekul atau bilangan unit. Kemudian daripada isi padu nak cari jisim pula. Daripada bilangan atom nak cari jisim. Jadi semua tu kita dah belajar dalam bab yang sebelumnya. Jadi kunci dia sebelum kita nak kita nak cari jisim ataupun bilangan atom ataupun isi padu gas, kunci dia yang pertama, kita mesti cari dulu bilangan mol. Ini yang pertama. Ini step yang pertama. Step pertama apa-apa hal sebelum cari jisim ke, nak cari bilangan atom atau bilangan molekul atau bilangan unit ataupun isi padu gas, yang pertama kita perlu cari adalah bilangan mol. Kerana dia adalah kita kata dia sebagai kunci dia ataupun penghubung dia daripada jisim ke bilangan mol dan juga isi padu gas. Kalau tak dapat cari bilangan mol, awak tak dapat hubungkan antara jisim ke bilangan mol dan juga isi padu gas. Jadi penghubung dia adalah bilangan mol. Sebelum kita pergi, cikgu nak ingatkan balik, kita recall balik macam mana kenapa cikgu kata bilangan mol ni penting. Kita recall balik konsep mol. Yang pertama, daripada jisim cikgu tulis tengah-tengah tengah-tengah, benda yang paling penting adalah bilangan mol. Jadi bilangan mol cikgu tulis di tengah-tengah. Ini jisim. Jisim dalam gram. Kemudian ini adalah bilangan zarah. Bilangan zarah iaitu bilangan zarah ni sama ada atom ataupun molekul ataupun ion ion ataupun unit lah. Bilangan atom, molekul ataupun ion. Bilangan zarah. Dan yang ketiga adalah isi padu gas. Ni ingat formula ni awak kena ingat. Contoh jisim kepada bilangan mol. Daripada jisim kepada bilangan mol, kita kena jisim kepada bilangan mol kita kena bahagi dengan jisim molar. Manakala cikgu buat nak panah dululah. Cikgu buat nak panah dulu. Senang kita tengok. Sekali lagi. Jisim kepada bilangan mol kita kena bahagi dengan jisim molar. Jisim bahagi jisim molar dapat bilangan mol. Manakala bilangan mol nak cari jisim, bilangan mol darab dengan jisim molar. Bilangan mol darab jisim molar dapat jisim. Kemudian bilangan mol kepada bilangan zarah. Bilangan mol kepada bilangan zarah kita kena darab dengan nombor Avogadro. Ingat kan? 6.02 darab 10 kuasa 23 tu. Nombor Avogadro. Manakala sebaliknya pula, daripada bilangan zarah nak cari bilangan mol, kita kena bahagi dengan nombor Avogadro. Seterusnya isi padu gas. Kalau kita nak cari bilangan mol nak cari isi padu gas, kita kena darab dengan isi padu molar. Isi padu molar ni yang kita dah belajar lah, sama ada
24 dm padu pada keadaan bilik ataupun 22.4 dm padu pada STP. Ni don't worry, memang dalam soalan akan bagi manakala isi padu gas nak kepada bilangan mol, kita kena bahagi dengan isi padu molar. Isi padu molar tu lah yang 24 dm padu pada keadaan bilik dan 22.4 dm padu pada STP. Ni awak kena tahu, tolong ingat hubungan ini. Kenapa bilangan mol di tengah-tengah? Tengok kenapa dia di tengah-tengah? Sebab dia adalah penghubung. Kalau jisim nak cari bilangan zarah, tak boleh terus. Dia mesti kena cari bilangan mol dahulu. Tu dia kata dia penghubung di tengah-tengah. Dia tak ada direct jisim terus ke bilangan zarah, tak ada. Dia mesti kena cari bilangan mol. Begitu juga kalau bilangan zarah nak cari isi padu gas. Dia bagi bilangan zarah, dia suruh awak cari isi padu gas. Kena cari bilangan mol dahulu. Dia dah dapat bilangan mol, baru cari isi padu gas dengan darab dengan isi padu molar. Begitu juga isi padu gas nak pergi ke jisim, nak cari jisim. Tak ada direct tau, tiada direct. Jadi dia kena cari bilangan mol dahulu, isi padu bahagi dengan isi padu molar, dah dapat bilangan mol, baru darab dengan jisim molar, dapatlah jisim. Cikgu akan bagi contoh. Kita tengok beberapa contoh melibatkan penghitungan persamaan kimia. Kita tengok contoh yang pertama. Contoh soalan dia. Aluminium bertindak balas dengan kuprum 2 oksida untuk menghasilkan aluminium oksida dan kuprum. Soalan dia, cari jisim aluminium diperlukan untuk bertindak balas lengkap dengan 12 gram kuprum 2 oksida. Kita tengok. So sekarang ni awak tengok Langkah pertama, kita kena bina persamaan kimia seimbang. Langkah pertama, kita kena bina persamaan kimia seimbang. Jadi persamaan kimia seimbang kita kena pasti apakah bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Jadi kita tengok daripada soalan ni kita dah nampak. Aluminium bertindak balas dengan kuprum 2 oksida. Ini bahan tindak balas. Menghasilkan aluminium oksida, ni hasil, dan kuprum, ini pun hasil. So langkah pertama, kita bina persamaan kimia seimbang. Jadi kita buat persamaan kimia seimbang aluminium. Aluminium adalah atom, dia bukan sebatian. Jadi aluminium dia atom, kita tulis Al. Jadi dia boleh wujud dengan sendirinya aluminium sebab dia adalah bahan atom. Bertindak balas dengan kuprum 2 oksida. Jadi kuprum 2 oksida ni awak kena buat jadual macam cikgu ajar lah. Cikgu tak nak tunjuk lah kat sini sebab nanti patutnya awak dah tahu dah. Buat jadual di tempat lain yang Cu2 plus dengan O2 minus, hilangkan cas dia tu. Jadi awak akan dapat CuO. Ni awak kena cari sendiri menghasilkan anak panah aluminium oksida. Aluminium pun samalah, Al3 plus dengan O2 minus. Hilangkan, dia akan jadi Al2O3. Awak buat sendiri jadual. Dan juga kuprum. Kuprum pun sama, satukan kuprum kan. Dia adalah bahan atom Cu. Kuprum Cu. Seterusnya kita nak seimbangkan. Jadi kita mesti seimbang. Dah buat persamaan kimia, kita kena seimbangkan. Sebelah kiri aluminium 1, sebelah kanan aluminium 2. Jadi di sini kita boleh darab dengan 2. Jadi dah seimbang. Aluminium dah seimbang. Kuprum, sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Kita ada masalah, kuprum dah seimbang. Oksigen pula. Oksigen sebelah kiri 1, sebelah kanan 3. Jadi macam mana ni? Jadi macam mana? Kita darabkan. Kita darab 3 di sini lah ya. Kita darab 3 di sini. Jadi 3 kuprum, 3 oksigen. Oksigen dah seimbang. Kuprum pula tak seimbang. 3 kuprum. Jadi sebelah kanan 1 kuprum. Darab dengan 3. Jadi dah seimbang kan? Kita semak lagi sekali. Sebelah kiri 2Al, sebelah kanan 2Al. Kuprum pula sebelah kiri 3 Cu, sebelah kanan pun 3 Cu. Oksigen sebelah kiri 3O, sebelah kanan 3O. Dah seimbang. Seterusnya kita nak masuk kepada pengiraan. Kita tengok soalan dia. Cari jisim aluminium. Cari jisim aluminium yang diperlukan untuk bertindak balas lengkap dengan 12 gram kuprum 2 oksida. Jadi maklumat yang dia beri kita masukkan dalam persamaan. Soalan suruh cari jisim. Jisim cikgu wakilkan sebagai M. Jisim aluminium.
mass. Okey, mass jisim aluminium. Cikgu jadikan atas Al tu cikgu buat tanda soal sebab kita tak tahu. Okey, ini yang kita nak cari kan. Yang diperlukan untuk bertindak balas lengkap dengan 12 gram kupron dioksida. Jadi kupron 2 oksida dia dah bagi dah maklumat. Dia bagi 12 gram. Dia dah bagi 12 gram. Jadi dia suruh cari jisim aluminium. Okey. Kalau langkah pertama tadi kita buat persamaan kimia seimbang. Okey, seterusnya langkah yang kedua. Okay, ini langkah pertama. Okey, langkah yang kedua kita cari bilangan mol. Ingat apa-apa hal kita cari bilangan mol. Cari bilangan mol maklumat yang diberi dalam soalan. So maklumat diberi adalah kupron 2 oksida, jisim kupron 2 oksida. Jadi kita kena selesaikan yang ni dulu. Kita kena selesaikan ni sebab ini maklumat yang dibagi So kita kena cari bilangan mol kupron 2 oksida. Okey, jadi kalau bilangan mol, bilangan mol adalah kalau bilangan mol dia punya formula dia adalah daripada jisim nak cari bilangan mol adalah jisim bahagi jisim molar. Kan? Ingat kan? Okey, jadi jisim diberi ialah 12 gram. 12 gram. Okey, bahagi jisim molar kupron 2 oksida. Ingat kupron 2 oksida. 3 tu jangan pandai darab. Sebab dalam jisim molar 3 ni tak dikira. Kita kira CuO ni je. Jisim molar kita ambil daripada formula je. Jangan ambil perkali yang kita dah darab tu depan tu. Tu tak ada kaitan jadi jisim molar CuO saja. Jadi CuO 1 Cu darab dengan 64 64 Jr dia tambah 1 oksigen darab dengan Jr oksigen 16. Jadi 12 bahagi 12 bagi 64 tambah 16. 12 bahagi kira 64 tambah 12 tambah 16 sama dengan 80. 12 bahagi 80. 12 bagi 80 berapa mol ya? 12 bahagi 80 0.15 mol. Dah dapat mol kupron 2 oksida. Kita dah dapat mol kupron 2 oksida. Step yang ketiga, kita nak cari pula bilangan mol aluminium. Kita kena cari bilangan mol aluminium. Jadi di sini macam nak cari bilangan mol aluminium, kita guna kaedah nisbah mol. Sekarang ni, maklumat yang diberi tadi, CuO kan? CuO. Ini maklumat yang dia dah bagi tadi. Kita nak cari Al. Jadi ni kita nisbahkan CuO dengan Al. CuO maklumat yang diberi, Al yang kita nak cari. So daripada nisbah mol ni, kita tengok perkali dia. Tengok perkali CuO perkali daripada persamaan 3. Maksudnya ini nisbah mol dia 3 mol. Aluminium pula perkali dia 2. Maksudnya 2 mol di sini. Tapi ni nisbah mol bukan bilangan mol sebenar. Bilangan mol sebenar yang kita darab dengan jisim molar dan sebagainya tu. Ini adalah nisbah mol saja, bukan bilangan mol sebenar. Sekarang ni kita cari bilangan mol. Kupron dioksida, bilangan mol tadi kita dah dapat kan? Kita dah bilangan mol sebenar. Kita dah dapat 0.15. Jadi kita masukkan. Masukkan 0.15 mol. Maksud di sini, maksudnya di sini 0.15 mol ni untuk 3 bahagian. Kalau 2 bahagian macam mana? Jadi maksudnya macam mana kita dapatkan 2 bahagian. Jadi 0.15 ni awak bahagi dengan 3 dulu. Sebab kita nak dapatkan 1, betul? Sebab kita nak dapatkan 1 bahagian. Nak dapatkan 1 mol, nisbah mol. Darab dengan 2. 0.15 darab dengan 2. 0.15 bahagi 3 untuk dapatkan 1 mol, 1 nisbah, 1 bahagian tu. Kemudian kita darab dengan 2. Dia dapat 1 bahagian, baru kita darab dengan 2. Jadi 0.15 bahagi 3 darab dengan 2. Dia dapat 0.1 mol. Jadi dah dapat bilangan mol aluminium. Jadi ini bilangan mol aluminium lah. Aluminium. So dah dapat bilangan mol aluminium, barulah kita boleh cari jisim. Kan juga kita dah dapat bilangan mol aluminium, kita cari jisim. Jadi berapa jisim aluminium? Jisim aluminium sama dengan ingat bilangan mol darab dengan jisim molar kan. Jadi bilangan mol kita dah dapat dah. Di bilangan mol aluminium ni. Ini bilangan mol aluminium. Ini adalah bilangan mol aluminium. Ini adalah bilangan mol aluminium yang kita nak cari tadi. Jadi 0.1 mol darab dengan jisim molar. Jisim molar Al, 1 darab
Aluminium berapa tadi? Aluminium dia bagi 27. JR aluminium 27. 1 darab 27. So, dapat 0.1 darab 0.1 darab 27. Dapat 2.7 gram. Jadi inilah jawapan dia. Dah dapat maklumat yang disuruh kita cari. Jadi GC aluminium yang bertindak balas dengan 12 gram kupron dioksida adalah 2.7 gram. Okey, itu yang pertama. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Okey, ini contoh yang kedua. Okey, 20 gram kalsium karbonat dipanaskan dengan kuat dan terurai membentuk kalsium oksida dan gas karbon dioksida. Berapakah bilangan molekul gas karbon dioksida yang terhasil? So, macam biasa, kita akan bina yang pertama persamaan kimia seimbang. Okey, kenal pasti bahan dan hasil tindak balas. Okey, dia kata 20 gram kalsium karbonat ini bahan. Okey, dipanaskan dengan kuat dan terurai membentuk kalsium oksida. Okey, membentuk kalsium oksida maksudnya hasil. Sudah ada hasil dan gas karbon dioksida. Jadi, dua hasil. Satu bahan, dua hasil. Okey. Jadi, di sini terus kita buat persamaan kimia seimbang dahulu. Okey. Kalsium karbonat. So, macam biasa, awak kena buat jadual. Ion kalsium Ca2+, bertindak balas dengan ion karbonat CO3 2-. Kita silangkan dua-dua, dia akan jadi CaCO3. Okey, kalsium karbonat. Awak buat sendiri, awak kenapa buat jadual sendiri? Dengan syarat awak kena hafal lah dia punya ion kalsium Ca2+, ion karbonat CO3 2-. Baru kita silangkan bilangan cas tu. Baru dapat CaCO3. Okey, terurai. Okey, terurai terus anak panah jadi kalau satu bahan tidak balas terus anak panah. Menghasilkan kalsium oksida. So, kalsium oksida CaO. Ni awak cari, ni awak silangkan sendiri nanti. Dan juga gas karbon dioksida CaO dan karbon dioksida CO2. Okey, seterusnya macam biasa kita seimbangkan, kita cek seimbangkan persamaan. Sebelah kiri kalsium 1, sebelah kanan kalsium 1. Okey, dah seimbang. Karbon pula sebelah kiri karbon 1, sebelah kanan karbon 1. Oksigen sebelah kiri karbon 3, sebelah kanan karbon 2 tambah 1 3. Okey, maksudnya dah seimbang. Dah seimbang maksudnya okey, kita tak ada perkali kan? Tak ada perkali maksudnya walaupun tak ada tapi sebenarnya dia adalah 1 1 1. Okey, jelas Okey, seterusnya kita terus kepada pengiraan. Okey, apa yang soalan nak awak cari? Okey, jadi dia kata berapakah bilangan molekul gas karbon dioksida yang terhasil? Kita suruh cari berapakah isi bilangan molekul. Okey, bilangan molekul. Okey, maklumat dia bagi apa? Okey, dia bagi ni 20 gram. 20 gram kalsium karbonat. 20 gram. Okay, jadi di sini yang terlibat adalah dua ni lah, kalsium karbonat dengan karbon dioksida. Ini yang kita nak hubungkan. Kalsium oksida tak ada kaitan kan, tak ada maklumat, kita abaikan dia. Okay, jadi seterusnya. Okay, step yang kedua. Okay, step pertama dah selesai. Okay, step yang kedua. Okay, kita cari bilangan maklumat yang diberi. Okay, maklumat diberi ni kan. Okay, cari bilangan mol dia. Okay, kita cari bilangan mol kalsium karbonat. So, bilangan mol adalah jisim bahagi jisim molar. Jadi jisim diberi 20 gram bahagi jisim molar ni jisim molar CaCO3 1 darab Ca40 tambah karbon 1 darab JR dia 12 tambah oksigen 3 darab JR oksigen 16. Okey, jadi 20 bahagi okey, berapa tu? Okey, tambah okey 100. Okey, 20 bahagi 100. Betul kan? Sekejap. Okey, 20 bahagi 100. Jadi 20 bahagi 100 awak dapat 0.2 mol. So, kita dah dapat bilangan mol kalsium karbonat. Jadi, sekarang ni kita nak cari pula
karbon dioksida. Jadi kita kena hubungkan dua ini sahaja. Jadi guna kaedah nisbah mol yang cikgu ajar tadi. Yang ketiga, nisbah mol, kita hubungkan CaCO3 kepada CO2. Okey, daripada persamaan nisbah mol dia, tengok perkali kat depan tu nombor kat depan step formula tu 1:1. So nisbah mol dia 1:1. Okey, kaedah yang ketiga, seterusnya kita tengok bilangan mol. Okey, bilangan mol sebenar. Okey, bilangan mol sebenar yang kita dapat cari tadi adalah bilangan mol kalsium karbonat. Jadi kita dapat 0.2 mol. Okey, jadi di sini 0.2 mol untuk satu bahagian. Karbon dioksida pun satu bahagian juga. Jadi 1:1 samalah. Karbon dioksida pun 0.2 mol. Sebab dia sama 1:1. Jadi bilangan mol dia adalah sama. Dah dapat bilangan mol karbon dioksida. Okey, dan yang terakhir baru kita dah dapat bilangan mol karbon dioksida. Okey, kita dah dapat bilangan mol karbon dioksida. Okey, ini untuk karbon dioksida kita dah dapat dah. Okey, daripada bilangan mol karbon dioksida baru kita boleh cari isi padu kan. Okey, dia suruh cari isi padu, bilangan molekul. Daripada bilangan mol kita boleh cari bilangan molekul. Okey, bilangan molekul karbon dioksida sama dengan bilangan mol darab nombor Avogadro. Jadi bilangan mol kita cari tadi 0.2. Okey, nombor Avogadro dia bagi 6.02 darab 10 kuasa 23. 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey, apa jawapan dia? Okey, 0.2. Sekejap. Okey, 0.2 darab 6.02. Okey, 1.204 darab 10 kuasa 23. Inilah jawapan dia. Okay, ini contoh yang kedua. Okay, jelas jadi yang pertama, ingat step yang cikgu ajar. Pertama, persamaan kimia seimbang. Yang kedua, cari bilangan mol maklumat yang diberi. Yang ketiga, nisbah mol antara maklumat diberi dengan maklumat yang disuruh kita cari. Dan yang keempat, dah cari bilangan mol. Dah dapat bilangan mol, baru cari apa yang dia nak. Kalau jisim ke, bilangan molekul ke, atau isi padu gas ke, dan sebagainya. Okey. Okey, seterusnya cikgu bagi yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga Okey, jap. Kalsium, ini kalsium karbonat. Okey, ini kita dah cari. Okey. Cikgu okey, tak apalah. Sepatutnya ni soalan yang kedua tadi. Tapi cikgu dah ni tapi tak ada masalah. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, hidrogen peroksida terurai berdasarkan persamaan kimia berikut. Okey, sekarang ni tak ada masalah, persamaan kimia dia dah bagi. Okey, 2H2O tu adalah 2 mol hidrogen peroksida. Okey, terurai menghasilkan 2 mol air dan juga 1 mol oksigen. Ingat nombor 2 di depan tu adalah nisbah mol. 2 mol hidrogen peroksida terurai menghasilkan 2 mol air dan juga 1 mol oksigen. Tapi itu bukan bilangan mol sebenar. Dia hanya nisbah mol sahaja. Okey, soalan tanya, hitung isi padu gas oksigen yang terhasil pada STP daripada penguraian 34 gram hidrogen peroksida. Hitung isi padu gas hidrogen terhasil. Dia suruh cari isi padu gas hidrogen daripada penguraian 34 gram hidrogen peroksida. 34 gram hidrogen peroksida. Jadi kita nak hubungkan dua ini sahaja. Okey, dua ini sahaja Jadi macam biasa, persamaan kimia seimbang tak perlu buat dah, dia dah bagi. Okey, kita terus kepada step yang kedua. Okey, step yang kedua. Okey, step yang pertama, cari bilangan mol. Okey, bilangan mol H2O2. Okey, bilangan mol H2O2. Okey, dia bagi jisim. So macam biasalah. Jisim bahagi jisim molar. Jadi jisim diberi 34 gram. Okey, bahagi jisim molar. Okey, hidrogen 2. 2 darab. Okey, JR bagi hidrogen 1 tambah. Okey, oksigen 2. 2 darab JR bagi oksigen adalah 16. Ingat dalam jisim molar dia hanya
formula saja, tak termasuk nombor kat depan tu. Jangan tersalah pula. Tersalah nanti salah semua penyeraan awak. Jadi 34 bahagi 16 tambah 2 18 lah kan. Okey. Sorry, bukan 16 tambah 2. 16 darab 2 32. Okey. 32 tambah 34 lah. 34. 32 bagi 34. Jadi berapa mol? 1 mol. Dapat 1 mol. Dah dapat bilangan mol hidroperoksida 1 mol. Seterusnya step yang kedua, kita nak hubungkan H2O2 dengan oksigen dengan maklumat yang dia suruh kita cari. Jadi H2O2 kepada O2. Tengok dia persamaan. Nisbah mol dia 2 kepada 1 kan. 2 H2O2, 1 oksigen. 2 kepada 1. Ini nisbah mol. Seterusnya bilangan mol sebenar. Bilangan mol sebenar, hidrogen peroksida kita dah dapat tadi. 1 mol. Jadi 1 mol ni untuk 2 bahagian. 1 mol ni untuk 2 bahagian. Tengok 1 mol ni untuk 2 bahagian. Tapi ni dia nak 1 saja. Jadi macam mana nak dapatkan 1? Jadi bahagilah kan. Itu bahagilah. Cari dulu untuk 1 bahagian. 1 maksudnya 1 mol bahagi 2. Ni untuk kita nak dapatkan 1. 1 bagi 2 darab dengan 1 lah yang kita nak ni. Jadi 1 bahagi 2 dapat 0.5 mol. Jadi bilangan mol oksigen adalah 0.5 mol. Yang ketiga, dah dapat bilangan mol oksigen, barulah kita boleh cari. Dia suruh cari apa? Isi padu oksigen pada STP. Boleh kita cari isi padu. Jadi isi padu oksigen pada STP sama dengan bilangan mol darab dengan isi padu molar. Jadi bilangan mol tadi berapa? 0.5 darab isi padu molar pada STP. Berapa isi padu molar pada STP? 22.4. 22.4 dm padu. Jadi 0.5 0.5 darab 22.4. Awak dapat 11.2. 11.2 dm padu. Inilah jawapan dia. Jadi setakat itu saja yang cikgu dapat ajar pada hari ini. Untuk awak memahirkan lagi, perbanyakkan latihan. Itu saja untuk setakat